Itu okey, ini adalah sebenarnya Mendeley ni, pada yang baru pernah mendengar apa itu Mendeley. So Mendeley adalah satu reference manager yang free ya, dia tak berbayar, free. Okey, yang boleh membantu kita untuk menyimpan, menyusun nota dan berkongsi ya kita punya rujukan yang digunakan dalam kita punya research ataupun mana-mana penulisan. So ini adalah Mendeley. So apa yang boleh dibuat oleh Mendeley ni, dia boleh generate bibliografi dan kita boleh import paper daripada research software yang berlainan lah. Asalkan kita ada internet, boleh buat di mana-mana sahaja. Kita hanya perlu sign up sekali dan kita boleh log in di mana-mana yang ada internet lah, daripada kita punya desktop ataupun laptop. Okay, so sekarang ni kita bercakap tentang Mendeley desktop. Mendeley desktop ni, ini adalah version yang kita gunakan sekarang ini. Sebenarnya Mendeley desktop ni sebenarnya adalah legasi Mendeley Reference Manager. Okey, kalau tengok pada website Mendeley, sebenarnya sekarang ni Mendeley mengeluarkan Reference Manager software which is the latest compared to Mendeley desktop. Tetapi malangnya Mendeley Reference Manager ni, dia masih lagi ada bug. Certain Microsoft 365 tak boleh gunakan dia punya plugin. So kalau tengok rating dia pun banyak yang dapat rating 1 bintang, 2 bintang sahaja. So ini masalah ni bukan berlaku kita di Malaysia sahaja. Ramai yang komen ni. So kebanyakan researcher masih lagi suka menggunakan version Mendeley desktop ni. Okey, sebab dia memang compatible lah. Kalau tengok, ini adalah macam mana paparan untuk Mendeley. Okey, so macam mana kita nak install Mendeley desktop ni? Okey, so untuk install Mendeley desktop, satu kita kena pergi ke Mendeley website. Okey, kalau pergi ke Mendeley website, sekejap saya unshare ni. Sebentar ya. Okey, kalau saya share kat sini, let's say kita type Mendeley ya. Mendeley. Okay, type saja kat Google Mendeley. Okay, so di sini dia akan ada satu paparan untuk create free account. So kalau untuk pengguna yang kali pertama, okay, kita memang kena create free account lah. Ini untuk pengguna kali pertama. Okay, kita kena create account lah. Okay, selepas kita create account, kita boleh pergi ke bahagian download ni. Okay, download. Kalau tengok di sini dia hanya ada paparan mengenai Mendeley Reference Manager. Yang ini adalah for Linux, yang ini adalah untuk Windows. So ini yang saya katakan tadi, Mendeley Reference Manager yang baru, yang masih lagi mempunyai masalah yang tidak boleh digunakan lah. Okay. So kalau kita tengok di bahagian ni, dia kata Mendeley Desktop is still available. So ini adalah version Mendeley yang kita gunakan. So klik di sini. Okay. Sekejap ya. Sekejap. Okay, akan makin ini. Still available. Mana dia pergi link ya? Sebentar ya. Okay, saya tengok kat slide ni. Direct source yang ni. Okay, lupa. Kena sign in. Sebentar ya, saya sign in sekejap. Okay. Download. Sebab sebenarnya yang ni Mendeley desktop. Ini dia. Mendeley desktop. So kita sudah ada paparan Mendeley desktop ini. So yang ni kita boleh download. Sebab saya dah download dalam komputer ni. Yang ni boleh klik download lah. So saya takkan klik sini ya. So kalau untuk download, sepatutnya kita akan tengok dia akan keluar Mendeley desktop 1.198 kalau mana yang terdownload Mendeley Reference Manager tu, itu adalah version Mendeley yang saya katakan tadi yang masih belum stable lah. Okay.
Dia boleh digunakan tapi hanya boleh digunakan secara online sahaja. Beza dia dengan Mendeley Desktop ni, kita buka aplikasi ini pada kita punya komputer. Contohnya di sinilah, katakanlah ni yang ini. So ini adalah paparan untuk Mendeley pada Mendeley Desktop. So kalau untuk Mendeley Reference Manager ni, masalah utama dia tadi, kita tak boleh buka pada desktop, kita kena pergi kepada browser untuk akses kita punya journal. So dia jadi satu masalah pula kita nak login secara online. Okey. So kemudian cara nak install, kita hanya follow sahaja dia punya wizard macam mana nak install. Okey. Dan step yang pertama tadi kan kita kena sign in. Kita akan masukkan kita punya email dan password yang kita dah daftarkan. Okey. Selepas itu, okey, bila dah masuk, pastikan kita install plugin, Word plugin dan Web Importer plugin. Kalau tengok pada Mendeley yang ni, tools, yang ini ada install Web Importer. Okey, dan satu lagi Word plugin. Yang ni, yang ni saya dah install lah. Okey, install Word. Sekejap. Yang ni saya sudah install sebenarnya ni. Menggunakan akaun yang berbeza sebenarnya. Okey, tak apa. So cara untuk install, make sure install Web Importer dan Word plugin ni. Okey, itu adalah benda pertama yang kita kena buat bila kita nak mula menggunakan Mendeley Desktop. Okey. Kena ingat tadi yang ini adalah Mendeley Desktop, bukan Mendeley Reference Manager. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak mula mengimport paper yang kita download. Sebelum tu, kita pergi dahulu kepada Mendeley plugin yang ada. Okey, Mendeley plugin, kalau kita buka pada Word, Microsoft Word yang belum kita install Microsoft Word plugin ni, kita tak akan jumpa yang ini pada kita punya references. So kalau saya buka saya punya Word, okey, macam mana kita nak tahu bahawa Word plugin tadi telah kita install dengan betul? So pergi ke bahagian references. So di sini sepatutnya akan muncul simbol-simbol untuk Mendeley. Insert citation, open Mendeley, semua ni lah. So maksudnya kita telah berjaya install Mendeley Word plugin. Okey, apa yang kita boleh buat dengan Word plugin ni? Ada beberapa jenis perkara yang kita boleh buat. Yang pertama sekali, kita boleh insert citation dalam penulisan. Apa yang katakan citation ni, saya bagi contoh, katakanlah kita buat satu penulisan macam ni. Ini adalah satu contoh penulisan. Okey, contohnya dalam penulisan yang ini, dia ada membuat rujukan citation, in citation, contohnya di sini Shirin and Rozumah 2009, Nur Mayudia Musa, yang ini adalah style APA. So yang ini sebenarnya kita boleh buat menggunakan Mendeley. Okey, Mendeley. Kemudian daripada yang ini kita boleh mengeluarkan senarai references yang kita telah guna. Contohnya sebegini. So kalau menggunakan Mendeley ni, kita tak perlu nak type satu persatu secara manual. Okay, kita hanya perlu import kita punya references ke dalam Mendeley dan secara automatik kita boleh keluarkan senarai rujukan yang kita gunakan lah. Kalau ada 100 rujukan, dia boleh keluarkan 100 rujukan. So formatting dia lebih apa kita kata, lebih konsisten berbanding dengan kita menaip secara manual semua ni. Kalau dulu-dulu sebelum adanya Mendeley ni, mungkin ada software yang lain, tapi Mendeley ni adalah yang paling digunakan antara yang meluas lah Mendeley ni sehingga ke peringkat universiti lah untuk Mendeley ni. Okey. Seterusnya yang ini adalah fungsi dia. Banyaklah fungsi. Lepas ni kita akan tengok macam mana kita nak buat yang ni, fungsi dia. Yang kemudiannya Web Importer. Web Importer ni macam mana kita nak tahu kita dah install Web Importer ni dengan betul? Bila kita pergi kepada browser kita tadi, pada browser kita akan nampak ni plugin ni, yang ni, Mendeley Web Importer. Okay, macam mana saya nak dapatkan ini? Contohnya Mendeley Web
importer. Kalau untuk Chrome, hanya type Chrome, okay. So, let's say di sini, yang ni saya telah install pada saya punya Chrome lah. So, patutnya di sini kepada yang baru pertama sekali menggunakan web importer ni, dia akan di sini patutnya akan ada tab untuk install. So, yang ini, so kalau yang ini telah diinstall, sepatutnya kita boleh keluarkan dia punya ikon web importer ke atas. So, ini adalah plugin yang kedua yang penting sekali bila kita nak gunakan Mendeley. Okey. Seterusnya, okey, setelah kita tahu bagaimana kita nak dapatkan web importer, so ini adalah antara fungsi web importer ni. Okey. Satu, dia boleh mengimport artikel-artikel terus secara online. Kemudian kita boleh masukkan references yang kita gunakan ke dalam Mendeley library yang ini secara automatik. Masukkan terus ke dalam kita punya desktop ini. Kemudian yang ini sangat-sangat compatible. Banyak database yang paper-paper yang punya database ni, contohnya Google Scholar, Scopus, PubMed dan seterusnya, berbagai lagi academic platform, dia boleh digunakan pada platform yang ini. So ini adalah tempat-tempat yang kita selalu buat rujukan lah untuk menggunakan Mendeley ni lah. Okey, ada soalan setakat ini? Adakah saya terlalu cepat? Boleh ya? Okey ya. Sebab kita sudah pukul 3 ni ya. Okey. Okey. Bagaimana kita nak mulakan citation? Okey. Yang ini saya akan ajar 3 kaedah bagaimana kita boleh cite menggunakan Mendeley. Yang pertama sekali adalah melalui jurnal yang kita telah download. Okey, ini yang pertama sekali. Yang kedua, bagaimana kita nak ambil details sahaja, daripada Google Scholar. Okey. Dan yang ketiga adalah daripada database site. Yang ini kita akan gunakan web importer. So ada 3 cara, 3 kaedah. So kita pergi kaedah yang pertama sekali dahulu. Okey. Let's say yang ni ya, daripada downloaded journals. So sekarang ini kalau saya bagi contoh, let's say saya pergi kepada Google Scholar. Google Scholar untuk belajar, untuk pengetahuan belajar, Google Scholar ini mengandungi pelbagai rujukan lah. Okay, contohnya saya nak buat rujukan tentang 5G, fifth generation. Okay, so di sini ada sangat banyak paper yang berkaitan dengan 5G. Contohnya kalau di sini saya boleh tengok, yang ini saya boleh klik, saya boleh baca dan saya boleh download. Okay, sekejap dia lambat loading . Okey, yang ini agak perlahan pula nak download ya. Yep. Okey, kita tengok paper yang lain dululah. Cuba satu lagi. Tak nak ambil dari Triple E, ambil dari ResearchGate. Okey. Okey, contohnya lah saya ambil random paper pada Google. So, saya nak buat rujukan nanti, so saya pun download. So, dah dimuat turun. Contohnya saya simpan pada, contohnya pada downloads. Save. Okey, ini adalah paper yang saya dah download. So, macam mana saya nak masukkan paper ini sebagai rujukan. Contohnya kalau saya buat penulisan, ini adalah contoh bagaimana masukkan reference rujukan. Ini contoh, ini adalah paper kita. Sebelum kita boleh masukkan dalam kita punya penulisan dalam Word, citation kita kena masukkan ini ke dalam Mendeley desktop. So macam mana nak masukkan? Add files, kemudian cari paper yang tadi. Ini adalah paper yang saya download tadi dan masukkan ke dalam Mendeley. So di sini kita tengok
paper telah dimasukkan secara automatik. So di sini dia telah ada penerangan details tentang tajuk, penulis, jurnal mana, year, volume dia dan sedikit abstract. So kita telah masukkan paper ini ke dalam Mendeley desktop. So yang ini kalau kita buka pada contohnya kita balik ke rumah ataupun kita berada di tempat lain, kita buka Mendeley desktop yang kita telah install, dia akan tetap berada di situ sebab ini adalah ini menggunakan cloud. Kita diberi dalam 2 gig kapasiti untuk menyimpan segala kita punya papers lah kat dalam ni. Okey, so ini adalah contoh paper yang kita dah masukkan. Okey, itu adalah kaedah pertama. Bagaimana kita nak simpan, mengimport references kita. Okey. Selain daripada import daripada downloaded journals, okey, contoh ini tadi. Cara kedua, katakanlah kita tak nak import paper, kita nak cite terus. Contohnya cite lah. Saya pergi lagi kepada yang ni. Contoh, okey, saya ambil cite. Okey, saya cite. Saya klik pada BibTeX. Okey. Yang ini saya klik pada BibTeX. Okey, yang ini saya boleh save dia. Okey, contohnya yang ni pada dalam download tadi, Scholar Text. Save. Saya rename dahulu. Reference. Okey. So, menggunakan yang ini kita boleh add. Okey, di sini. So, yang ini adalah yang saya masukkan tadi. Yang ini adalah kaedah memasukkan references tanpa memuat naik sekali paper. Kalau tengok di sini dia tak ada simbol file PDF, tetapi kita ada details tentang paper yang tersebut lah. Contohnya Edge Computing. Mana tahu macam kes saya tadi yang ini, nak baca paper tu tak boleh, tapi hanya boleh baca secara online, nak download tak boleh. Apa yang kita boleh buat, kita import dia punya details di sini. So di sini dia punya tajuk, author, semua details ni telah dimasukkan. So kalau tengok simbol di sini, maksudnya ini adalah tanpa dia punya paper lah yang kita download. Okay, itu adalah cara yang kedua. Okay. Cara yang ketiga, macam mana kita nak mengimport reference ke dalam Mendeley, okay, iaitu menggunakan web importer. Yang ini adalah penggunaan web importer tadi yang kita download. Okay. Saya bagi contoh, jika kita tengok tadi pada permulaan tadi, kita kena download, lepas tu baru insert ke dalam Mendeley desktop. Tetapi cara paling mudah sebenarnya menggunakan Mendeley yang ni, Mendeley importer. Oops. Okay, kena sign. Mana dia pergi? Okay, mungkin saya gunakan double account kat sini. Saya minimizekan ni dahulu. Sekejap. Yang ni sudah. Okay, saya masuk menggunakan satu lagi account. Okay, contohnya saya pergi pada Google Scholar. Sekali lagi. Okay. Pada Google Scholar ini, contoh saya nak cari juga paper pattern dengan 5G tadi. Kemudian saya pun klik pada Mendeley ni, signing in. Dia signing in. Okay, so ini adalah bagaimana kita menggunakan Mendeley web importer. Web importer ini lebih mudah. Okay, so bila kita buka site yang mempunyai database mengenai paper semua ni, di sebelah bahagian window ini web importer ni, dia akan keluarkan references yang boleh kita download. Okay, contohnya kalau tengok di sini Internet of Things for Next Generation, Internet of Things Generation, yang ini boleh kita download.
cara paling mudah tanpa kita perlu download, kita klik pada di sini. Contohnya saya nak ambil ini. Yang ni saya dah masukkan tadi kan, saya pilih yang lain. Okey, saya pilih paper yang lain. Contohnya a survey of multi access ni. Okey, saya klik. Saya boleh view kalau saya nak view, dan saya boleh masukkan ini ke dalam Mendeley desktop terus. Okey, klik add. So yang ini kita tak perlu download, tak perlu klik download tadi, tak perlu nak save. Yang ini dia akan link kepada akaun Mendeley desktop yang kita dah install pada kita punya komputer ataupun laptop. So bila-bila masa kita akan boleh akses apa yang kita download tadi lah. Yang ini dia agak perlahan lah. Mungkin line slow. Okey. Ini kita kena tunggulah. Loading computing fundamentals state of art fail. Slow pula. Okey, cuba satu lagi. Add. Hari ni line slow . Ini pun slow juga. Okey, nampaknya tak apa. Okey, secara yang ni pun yang ni sepatutnya dia boleh tetapi mungkin line saya link sini tak berapa nak okey. Okey. Sebab yang ini kita buka terus secara online dan kita tak perlu download, kita hanya klik pada paper yang kita nak. Okey. Yang sini juga kita boleh edit juga terus kalau kita nak edit. Contohnya tajuk dia ni, kalau perlukan edit semua editing, kita boleh edit terus. Okey. So yang ini kita boleh add sebenarnya, dan sepatutnya dia akan muncul di dalam kita punya Mendeley desktop. So daripada sini dia sepatutnya akan masuk terus dalam kita punya Mendeley desktop yang kita install. Okey. So ini mungkin ada masalah lain sikit Okey, sepatutnya begini cara kita hendak masukkan daripada web importer. Okey. Seterusnya, setelah kita belajar bagaimana cara untuk memasukkan references ke dalam kita punya Mendeley desktop. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana kita nak buat citation. Citation contohnya in paragraph citation. Contohnya kat sini kita buka kita punya dokumen ni. Contohnya ini adalah kita punya laporan. Ini saya bagi contoh lah ayat, dan ini adalah contoh bagaimana masukkan rujukan. Ini adalah contoh sahaja. So bagaimana kita nak, contohnya di sini saya mendapatkan ayat ini setelah saya membuat pembacaan dekat references. So style yang kita selalu gunakan di sini, bahagian references ini, apa yang kita boleh tengok di sini ada bahagian untuk insert citation, insert bibliografi, open Mendeley dan style. Okey, benda pertama yang kita kena tengok adalah style apakah yang kita gunakan dalam references kita. So style yang selalu kita gunakan adalah antara APA ataupun IEEE. Okey, APA ataupun IEEE. So kalau kita tengok pada paper yang ini tadi, ini adalah contoh style APA. Dalam APA, so bergantung dengan format yang diberikan. Kalau untuk pelajar, mungkin yang membuat report sama ada boleh menggunakan APA ataupun IEEE. So kita pilih antara yang ni. So untuk contoh ni saya gunakan IEEE lah. IEEE. Okey, saya tak sign in lagi ke? Sekejap . Sebentar ya. Oops. Kenapa bola ini dah. Sekejap. Naik boleh masuk. Minta maaf ya, yang ini dia stuck pula. Citation. Share. Okey. So yang ini contohnya saya menggunakan IEEE style untuk saya punya penulisan. So contohnya saya nak masukkan rujukan yang saya telah gunakan di belakang ini .
So apa yang saya kena pilih? Saya pilih style IEEE, kemudian insert citation. Okay, klik insert citation. Start lagi. Okay, keluar. Insert citation, kemudian saya pergi kepada kalau tuan-puan ataupun pelajar tahu nama penulis yang kita nak cari, boleh type terus di sini. Kalau kurang pasti, kita boleh klik pada go to Mendeley. Okay, dan cari paper mana yang kita nak cite. Saya bagi contoh, kalau saya cite di sinilah, saya ambil paper yang ini, konon-kononnya saya telah menggunakan maklumat di dalam ini dalam penulisan saya. Okay, tekan, kemudian klik cite. So di sini kita boleh tengok tanda satu ini keluar. Maksudnya saya mempunyai satu reference dalam ni, dalam saya punya penulisan. Okay. So jika kita mempunyai lebih daripada satu, cara yang sama juga kita boleh gunakan untuk masukkan lagi. Contohnya saya tambah lagi. Saya sebenarnya nak buat satu ayat tu saya gunakan sampai 2-3 paper. Contohnya saya masukkan lagi yang ni. Okay, side. Kedua, okay. Kemudian masukkan lagi. Contohnya di sini side. Okay. Katakanlah saya menggunakan sehingga 3 rujukan untuk membina ayat ini. Untuk menyatakan ayat ini ya. So, kalau tengok di sini, kalau kita hanya mempunyai satu sahaja rujukan, tidak menjadi masalah. Tetapi, kalau kita mempunyai lebih daripada satu rujukan di sini, kita mesti merge citation ni. Okay, so apa yang kita boleh buat? Highlight ya, kemudian klik merge citation. Okay, so format untuk inline citation ini, sepatutnya ini tak boleh ada kurungan kat dalam lah. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh manually edit. Macam mana nak edit? Kita nak buang yang ni, kurungan yang kat dalam ni. Kita nak dia 1 hingga 3 sahaja. Kita boleh edit secara manual. Contohnya highlight di sini. Kemudian delete. Okay, klik bahagian yang kita nak buang. Kemudian delete. So dia akan menjadi yang ni ya. Dia akan tanya sama ada kita nak keep manual edit ataupun undo. So kita pilih keep manual edit. So ini cara macam mana kita masukkan references. Seterusnya katakanlah kita masukkan lagi kita punya ayat-ayat dan seterusnya. Contoh masukkan lagi citation. Saya pilih mana-mana satu sajalah. Contoh masuk yang ini secara automatik dia akan menunjukkan reference nombor yang keempat. Dia akan ikut secara turutan. Jadi yang ini adalah sebenarnya sangat mudah bila kita hendak mengeluarkan senarai references. Okey. So bagaimana pula kalau selepas kita buat penulisan tiba-tiba kita sedar bahawa style yang kita nak gunakan mesti menggunakan style APA. Tadi saya gunakan IEEE. Okey, sekarang ini kita boleh pilih sahaja di sini style dan pilih APA ni, American Psychology Association. Okey. So kalau tengok di sini dia secara automatik akan keluar. Kita lihat bahagian ni ya. Yang ini tadi, yang ini disebabkan kita dah manually edit. Okey. Yang ini dia tak boleh dikesan. So kalau kita nak pastikan style itu bertukar dengan betul, pastikan kita tukar style tu sebelum kita manual edit. So ini tengok contoh yang ini. Macam yang ini tadi dia dah bertukar secara automatik. Okey. So ini berbalik kepada yang ini. Mana saya punya ni? Word. Hilang dah. Okey, sekejap banyak sangat window dibuka. Sekejap. So, tadi kita dah belajar macam mana kita nak masukkan yang ini. Ini adalah step lah. Yang ini saya boleh share kepada semua bagaimana kita nak gunakanlah step-step yang saya gunakan tadi. Okey. Yang ini adalah cara kita merge multiple citation tadi. Ini saya dah tunjukkan juga tadi. Ada di dalam slide. Okey. Kemudian ini pun sama bagaimana kita manual edit.
Yang ini pun telah tunjukkan tadi. Dan ini adalah contoh outcome bagaimana kita dah edit tadi. Okey. So, untuk mengeluarkan senarai references, katakanlah kita telah selesai membuat penulisan ataupun membuat laporan dan telah masukkan semua kita punya rujukan ke dalam penulisan. Yang akhir sekali adalah memasukkan senarai references. Yang ini selalu kita buat bila kita membuat laporan projek semester akhir ataupun kalau untuk pensyarah, kita selalu buat references untuk journal ataupun apa-apa penulisan. So teknik ini kita boleh gunakan bibliografi untuk mengeluarkan senarai references. So bagaimana kita nak keluarkan senarai references? So kita kembali kepada word tadi, contoh di sini. So cara nak keluarkan ni kita just insert bibliografi. Klik saja insert bibliografi. So memandangkan tadi saya telah menggunakan apa style, APA style. Di sini dia akan keluarkan format APA. Format APA. Yang ini kita boleh adjust dia supaya bagi dia ni. Contohlah di akhir penulisan kita, references lah. Dalam kita punya penulisan ataupun laporan projek. Okey, ni. So ini adalah senarai references yang telah kita gunakan. So kalau tengok di sini, kalau untuk APA dia akan ikut alfabet. Okey, kalau kita tukar kita punya style menggunakan IEEE, dia akan mengeluarkan nombor. Nombor. So ini adalah perbezaan utama antara penggunaan APA dan IEEE lah. So pastikan tuan-puan dan pelajar tahu format apakah ataupun style manakah yang digunakan ketika membuat rujukan. Ikut format ini bergantung kepada format yang diberi. Mungkin ada certain penulisan dia prefer kepada IEEE. Certain penulisan dia nak APA. So yang ini, so kalau kita masukkan lagi citation dalam ini, dia tetap akan keluar secara automatik di sini. So kita tak perlu tulis type secara satu persatu. Kalau dulu sebelum wujudnya Mendeley, sebelum wujudnya EndNote, kita kena type satu persatu dan numbering ini kita kena check secara manual satu persatu. So itu adalah satu perkara yang agak mengambil masa untuk dibuat. So akhir sekali sebelum kita finalize kita punya references, kalau tengok di sini kita kena semak adakah details di sini berada dalam format yang betul. Sebab kalau untuk IEEE dan APA, dia ada teknik penulisan dia. Contohnya mana satu yang kita nak huruf besar, mana satu adalah huruf kecil. So kalau yang ini pastikan details di sini hendaklah betul. Kadang-kadang bila kita download, saya bagi contoh yang ini contoh yang ini saya tak edit. Dia gunakan huruf kecil. WhatsApp, Telegram, Emerge, Efficient Platform, Remote Teaching. So bila kita buat references, masukkan references, di sini dia akan keluarkan huruf kecil juga. So saya bagi contoh lah dalam nota yang saya bagi ni. Yang ini saya buat sebelum ni. Okey, ini yang saya keluarkan dalam untuk IEEE. Okey, kalau tengok yang ini yang saya keluarkan terus tanpa menyemak details. Okey, tanpa menyemak details. So kalau yang di sini kalau kita tengok ada huruf besar, ada huruf kecil, huruf besar dan huruf kecil lagi. Yang ini huruf kecil. So yang ini sebenarnya tidak mengikut format yang betul. Dia memang sudah nampak keluar seperti ini, memang dah nampak cantik, tetapi cara penulisan untuk APA dan IEEE dia bergantung dengan sama ada itu adalah journal, adakah dia buku. So cara dia adalah berbeza. Kalau kita cite daripada website, cara penulisan dia juga sangat berbeza. Sebab itu di dalam ini pastikan kita pilih adakah yang itu adalah jenis web page ataupun journal. Kalau tengok di sini tadi,
secara automatik ini adalah journal. So kalau journal, dia akan keluar formatting untuk journal. Kalau kita pilih contohnya yang ini adalah web page, dia akan keluar dalam bentuk web page formatting dia. Contohnya saya masukkan satu lagi references di sini. Ini contoh masukkan untuk web page. Okey. Di sini. Kalau tengok ini adalah format untuk web page. Dia berbeza kalau dia adalah journal. Kalau journal dia mesti ada volume, ada page number semua tu daripada muka surat yang mana ke mana. Yang ini adalah ada untuk journal dia berbeza. Sebab itu yang ini kita kena tengok betul-betul sebelum kita finalize kita punya references. Okey. So akhir sekali kita tengok bagaimana perbezaan selepas editing. Kalau tengok selepas editing, ini adalah selepas editing yang menggunakan IEEE style. Di sini kita tengok dia lebih kemas bagaimana perbezaannya. Dan di sini adalah formatting yang sama tapi menggunakan APA style. Okey, yang ini yang telah kita edit. Tengok ini berbeza. Okey. Setakat ini ada soalan? Ada soalan? Tak ada?